Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Nazir dan jawatan kuasa masjid, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama kembali dan menyambung pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain. Dan pada malam ni kita tengok pada hadis yang seterusnya, riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakuna alaikum 12 khalifah kulluhum min Quraisy. Akan ada 12 khalifah, semuanya dari kaum Quraisy. Baik. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, para khalifah yang diberitakan dalam kedua hadis di atas bukanlah 12 khalifah yang didakwa sedemikian gigih oleh kaum Rafidah yakni Syiah secara dusta dan mengada-ngada sebagai manusia yang maksum terpelihara daripada dosa. Ini kerana kebanyakan mereka ternyata tidak ada yang pernah memerintah umat ini sama sekali, baik sebagai khalifah atau bahkan penguasa di sebuah negara atau wilayah. Di antara mereka hanya Ali dan anaknya Hasan bin Ali sahaja yang menjadi khalifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa meridai kedua-duanya. Hadis yang kita sebut tadi, Nabi SAW sebut bahawa akan ada 12 khalifah. Khalifah ini maksud dia adalah Amirul Mukminin yang memerintah umat. Nabi kata akan ada 12 yang mereka ni datang daripada Quraisy. Baik. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah sebut bahawa Syiah dia ambil hadis ni kemudian dia buat pemahaman yang salah, iaitulah 12 pemimpin Quraisy yang Nabi SAW sebut. Dia kata inilah imam 12 Syiah. Ni kesalahan Syiah ni. Dia kata inilah imam 12 Syiah. Dan bagi Syiah Imamiyah yang berpegang kepada imam 12, bagi mereka 12 imam ni adalah maksum. Sedangkan bagi kita ahli sunnah wal jamaah yang maksum terpelihara daripada dosa adalah Nabi SAW. Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi wassalam Allah Ta'ala pelihara daripada dosa, tetapi manusia yang lain tidak akan terlepas daripada dosa. Kullu ibnu Adamin khata'un. Setiap anak Adam tu adalah orang yang bersalah. Tidak ada orang daripada kita semua ni yang tidak terlepas daripada dosa kecuali Nabi yang Allah Subhanahu wa taala letak mereka dalam status maksum. Tetapi Syiah mereka mengangkat darjat imam 12 mereka ini sebagai maksum. Dan kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, sebenarnya apa yang didakwa oleh Syiah ni tidak betul. Tuan-tuan kita pun telah bahas sebelum daripada ni bahawa Syiah Imamiyah ni adalah salah satu daripada Syiah yang sesat, dan sebahagian daripadanya kita kata boleh membawa kepada kekafiran kerana akidah yang mereka pegang. Mereka menganggap bahawa siapa yang tidak beriman kepada salah satu daripada 12 imam ni boleh jadi rosak akidah. Bagi kita tidak ada masalah pun, kerana ni bukanlah rukun iman kita untuk kita beriman dengan imam 12. Tapi Syiah Imamiyah mereka meletakkan salah satu daripada syarat beriman mereka adalah mesti beriman dengan imam 12. Tapi apa yang didakwa oleh puak-puak Syiah Rafidah ini adalah suatu benda yang tak tepat langsung dengan hadis Nabi SAW. Kerana Nabi kata yang 12 khalifah Quraisy tu adalah khalifah, sedangkan dalam imam 12 Syiah tu yang jadi khalifah cuma Sayyidina Ali dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dua tu je yang jadi khalifah. Yang lain-lain Ja'far Sadiq,
dan juga yang lain-lain, 12 imam yang lain-lain ini, mereka ini Ali Zainal Abidin dan sebagainya, mereka ini tidak pernah menjadi khalifah, bahkan tak pernah jadi gubernur satu wilayah pun. Tidak tepat apa yang disebut ni. Baik, jadi apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan 12 khalifah yang akan memerintah orang mukmin daripada Quraisy ni? Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, yang dimaksudkan 12 orang khalifah Quraisy bukanlah para khalifah yang memerintah secara berturut-turut selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW sehingga pertengahan Daulah Bani Umayyah. Ini kerana hadis riwayat Safinah yang berbunyi, Safinah ni nama sahabat yang, Safinah ni dia lelaki tuan-tuan. Safinah ni dia lelaki. Kalau kita dengar nampak macam perempuan nama Safinah kan, tapi Safinah lelaki. Safinah ni dia bukan nama betul dia. Seperti mana nama sahabat-sahabat lain, kebanyakan nama yang kita kenal ni adalah nama gelaran dia. Abu Zal Al-Ghifari, Abu Hurairah tu bukan nama betul dia. Jadi termasuk juga Safinah ni bukan nama betul dia. Safinah ni kenapa orang gelar dia Safinah? Kerana dia ni kuat mengangkat barang. Dia banyak angkat barang, suka angkat barang. Dia orang gelar dia Safinah. Safinah ni apa? Perahu. Macam perahu. Perahu kau buat angkat barang kan. Jadi kau ni macam perahu orang angkat barang. Jadi orang gelar dia Safinah. Baik, Safinah meriwayatkan hadis yang berbunyi, khalifah sepeninggalanku adalah selama 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan thumma takunu malaka. Tidak sesuai dengan panjangnya zaman kekuasaan mereka, meskipun Al-Baihaqi memilih tafsir seperti ini. Baik, ini kita kata kitab yang ditulis oleh ulama lebih kurang macam akademik kita pada hari ini, iaitu ada kritikan. Imam Ibn Katsir dia tidak setuju dengan pendapat Al-Imam Al-Baihaqi, kerana Al-Imam Al-Baihaqi kata hadis yang kita baca tadi, Nabi kata akan ada khalifah daripada umatku, daripada Quraisy ni seramai 12 orang. Imam Baihaqi dia kata yang ni berturut-turut selama 30 tahun. Sedangkan mengikut Imam Ibn Katsir, dia tidak berturut-turut, kata pendapat Imam Ibn Katsir. Ini para ulama punya perbezaan pendapat. Jadi kita kata kita kena berlapang dada lah, dan kita sebagai orang yang tak ulama dan tak berapa alim ni, kita tengok pendapat ulama sajalah. Kita tak layak untuk bagi pendapat dengan kecetekan ilmu yang kita ada. Sebab tu bila kita nak tengok satu hadis, nak faham satu hadis ataupun nak faham tafsir Al-Quran, tuan-tuan kena tengok beberapa pendapat ulama, baru tuan-tuan akan dapat apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Contoh, tuan-tuan tengok satu ayat Al-Quran, tuan-tuan tak faham apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan, tuan-tuan kena tengok tafsir Ibn Katsir, tuan-tuan kena tengok tafsir Qurtubi, tuan-tuan kena tengok tafsir Jalalain, tuan-tuan kena tengok tafsir-tafsir yang lain, Dr. Zawahbah Zuhaili kata apa, tuan-tuan tengok, betul tuan-tuan akan nampak apa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan secara tepat. Kalau tuan-tuan baca tafsir dalam bahasa Melayu tu saja, tuan-tuan boleh maksud terjemah je lah, tapi maksud yang tepat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan mungkin kita tak dapat dengan secara yang terperinci ataupun secara yang betul, silap-silap. Masalah ini selain daripada terdapat dalam kitab Dalailun Nubuwah, juga sudah kita bahas dalam kitab ini. Tidak perlu ulang lagi, iaitu pada awal kuliah kita telah sebut tentang bagaimana permulaan khalifah selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Kita telah sebut zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali, zaman Hasan, dan juga zaman awal Bani Umayyah. Kita telah sebut pada awal pengajian kita. Namun demikian, di antara para pemimpin 12 orang yang Nabi SAW sebut tu, kita dapati Abu Bakar, kemudian Umar, ini daripada Quraisy, Uthman, Ali radhiyallahu an, serta putranya Al-Hasan bin Ali, Umar bin Abdul Aziz juga termasuk, sebagaimana yang diyakini oleh sebahagian besar ulama terkemuka dan kebanyakan umat ini. Alhamdulillah, ada pula di antaranya dari kalangan Bani Abbas, iaitulah daripada Bani Umayyah ada sikit. Jadi siapa? Umar bin Abdul Aziz daripada Bani Umayyah. Yang kita sebut dia Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan. Yang ni daripada Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian daripada Umayyah ada seorang, iaitulah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ada lagi daripada Bani Abbas ketika zaman Abbasiyah. Sedang bakinya akan muncul pada masa yang mendatang, sehingga munculnya seorang di antara mereka yang dikenali sebagai Al-Mahdi, iaitu tokoh yang akan diberikan dalam pelbagai hadis sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW 12 orang khalifah daripada Quraisy, dia tidak berturut-turut. Dia ada daripada zaman Nabi, zaman Bani Umayyah ada sikit, zaman Abbasiyah ada sikit, kemudian dia sampailah ke akhir zaman. Dan yang terakhir sekali daripada Quraisy yang akan memerintah ataupun yang akan memimpin umat adalah Al-Mahdi alaihissalam.
Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis, Al-Mahdiyu minna ahlul bait. Al-Mahdi itu daripada kami ahlul bait, keturunan Nabi SAW. Nanti insya-Allah panjang umur kita akan masuk satu bab khas hadis-hadis yang menceritakan, yang membahaskan tentang berkaitan dengan Al-Imam Al-Mahdi ni tadi. Di sana ada banyak hadis-hadis. Jadi kita akan tengok apa hadis-hadis yang sahih yang Nabi sebut tentang Al-Imam Mahdi ni tadi. Antara ciri-ciri Imam Mahdi yang disebut oleh Nabi SAW, mestilah keturunan Nabi SAW. Mestilah keturunan Nabi SAW. Dan keturunan ni kita bukan boleh main mengaku je dia ada salah silah. Cuma kita ni orang belah Asia dan belah orang Melayu kita ni, kita kurang jaga nasab keturunan kita ni. Kita pun mungkin tahu sampai Tok Wan kita punya bapa kan. Sampai tu jelas kita tahu. Mungkin ada yang tahu atas sikit. Tapi kalau orang-orang Arab memang dia jaga salah silah keturunan mereka. Sebab tu mereka boleh tahu di antara mereka siapa yang keturunan Nabi SAW, siapa yang keturunan Bani ni dan sebagainya. Jadinya mesti keturunan Nabi SAW Al-Mahdi ni tadi. Adalah banyak lagi perbahasan dia. Antaranya mestilah lahir di Madinatul Munawwarah. Jadi kalau lahir dekat Semenyih, mengaku Imam Mahdi, memang tak lah jawabnya kan. Dia mesti lahir di Madinatul Munawwarah, keturunan Nabi SAW, dan ada syarat-syarat kita akan tengok nanti. Jadi apa yang dimaksud oleh Nabi SAW ni, 12 orang ni dia akan ada tapi tidak berturutan, dan sampailah dekat-dekat dengan kiamat nanti akan ada lagi pemimpin-pemimpin daripada Quraisy yang akan memimpin umat Nabi SAW. Ba'al Mahdi ni menarik juga kita bahas. Kerana apa? Kerana dia satu perbahasan yang masyhur dalam kalangan orang kita kan. Ramai ajaran sesat. Last sekali Tok Guru dia mengaku Imam Mahdi. Tu biasa kemuncak dia lah. Dia up sikit, dia upgrade lagi tuan-tuan. Mula-mula nanti dia akan, tuan-tuan nak tengok ciri-ciri ajaran sesat ni. Dia selalunya dia akan mula dengan taksub pada guru dia. Ni bahaya. Sebab tu kita tengok taksub ni bahaya. Kerana kita Islam belajar daripada hujah. Kita ambil agama kita daripada hujah. Apa yang disebut ni datang daripada mana, datang daripada kitab mana, ulama sebut, hadis mana, ayat Quran mana, mesti dia ada dalil yang jelas. Bukan daripada cerita yang direka-reka entah daripada mana kan. Dan kita tak boleh taksub. Kenapa? Kerana seperti mana kita sebut tadi, yang maksum hanyalah Rasulullah SAW. Selain daripada tu, Tok Guru mana pun kemungkinan dia ada kesilapan. Jadi kalau kita taksub, kita kemungkinan akan kata, ini betul ni, kerana Tok Guru sebut begini. Jadi tak mungkin. Kita kena jadi orang yang berfikiran secara rasional, tengok balik benda ni betul tak, ulama kata sama ke tidak gitu. Bila taksub ni dia akan membawa kepada kesesatan nanti. Bila taksub, tentu akan tengok dia punya level ya. Mula-mula dia akan taksub. Atas sikit lagi kan, dia akan mula cerita karamah dia punya guru dia. Guru aku, dia ada hebat ni guru aku ni. Sikit-sikit guru dia, sikit-sikit guru dia. Dia dah nampak macam dia ngangkat darjat guru dia lebih sikit. Sikit lagi nanti dia naik satu level lagi. Anak murid dia dah punya mula taksub pada dia, dah mula apa Tok Guru dia kata betul. Sikit lagi Tok Guru dia mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi dia, anak murid dia kata, aku sebenarnya aku belajar dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi ada duduk dekat Putera Perdana ni, dekat belakang tu, dekat dengan tasik tu. Pula dah kan. Tapi dia ada satu level lagi naik ni. Aku jadi Nabi pula. Tu dah another level lagi. Last sikit ada orang mengaku Imam Mahdi, ada orang mengaku sampai jadi Nabi. Jadi Nabi Melayu lah kan. Dia kata Nabi, memanglah Nabi kata Nabi penamat Nabi, tapi Nabi tu orang Arab ke tu, orang Melayu dia kena ada Nabi di sini. Ya sudah kan, ni kalau tuan-tuan tengok ajaran sesat ni macam tu lah dia punya apa nama, naik sikit. Baik, adapun penjelasan yang di atas memang sudah dinyatakan bukan hanya dari seorang sahaja seperti mana yang telah kami sebutkan tadi. Baik, kita masuk pada hadis yang seterusnya, iaitulah masih lagi hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum. Qala Imran, la adri adhkara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnain aw thalathah, inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanun wa yashhaduna wa la yustashhadun wa yanziruna wa la yafun wa yadhharu fihim as-siman. Sebaik-baik daripada mereka yang hidup adalah pada zamanku. Ini Nabi kata khairu ummati, sebaik-baik umat aku qarni, orang yang hidup zaman aku. Ketika zaman Nabi SAW ada, ni kurun yang paling baik, orang-orang yang hidup, Nabi hidup zaman tu. Summa alladhina yalunahum, kemudian mereka yang mengikuti lepas daripada tu.
Kata Imran bin Husain yang tadi, la adri azkara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnain aw thalatha. Dia kata aku tak ingat Nabi kata 2 atau 3 kurun. Tetapi majoriti pendapat ulama ambil 3 kurun. Maksud dia kurun yang terbaik umat ni dipanggil sebagai golden age, zaman keemasan Islam, 300 tahun pertama. Zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in. 300 tahun pertama ni. 300 ni adalah 300 yang terbaik. Kemudian Nabi SAW sebut inna ba'dakum qauman, kemudian akan ada lepas daripada itu satu kaum yang mereka ini kaum yang bersyahadah. Inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanun wa yashhaduna wa la yustashhadun. Sungguhnya peninggal agama akan sekiranya tetapi tidak mengesir. Mereka berkhianat dan tidak boleh dipercayai. Terbalik terjemahan ni. Mereka bernazar tetapi tidak memenuhinya dan mereka nampak gemuk-gemuk. Demikian menurut lafaz Al-Bukhari. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik. Satu kita sebut tadi Nabi SAW kata 300 tahun pertama. Dan inilah tahun keemasan Islam. Sebab tu tuan-tuan tengok ulama-ulama muktabar, ulama-ulama mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, empat-empat ni hidup tak sampai 300 tahun pertama. Imam Hanafi hidup sekitar tahun 50 Hijrah. Imam Malik lepas daripada itu lebih kurang 60-70 Hijrah. Imam Syafi'i sekitar 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal lebih kurang 160 Hijrah. Jadi semua hidup dalam kalangan begitu. Begitu juga ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis, mereka ini hidup semua yang kita panggil Sunan Sittah ni. Ulama Sunan Sittah hadis ni, Nasai, Bukhari, Muslim, Nasai dan seterusnya, 6 orang ni tadi, mereka ini semua hidup dalam 300 tahun yang pertama. Antara yang kita boleh kata orang-orang yang terakhir yang hidup 300 tahun pertama ni adalah Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi yang kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah apa semua tu, kitab Imam Tirmizi ni dia hidup dan dia wafat sekitar 297 Hijrah. Kalau tak salah saya 297 Hijrah. Ini antara orang-orang yang last hidup 300 tahun pertama. Ini generasi yang terbaik. Imam Tirmizi antara anak murid Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari kata, aku tidak tinggalkan orang yang lebih kuat ingatan selepas daripada aku dekat Bukhara ni dalam ulama hadis ni adalah Muhammad bin Isa, iaitulah Al-Imam Tirmizi. Muhammad bin Isa nama dia. Maknanya dia anak murid kepada Imam Bukhari. Imam Tirmizi belajar dengan Imam Bukhari, Imam Bukhari belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, Imam Malik belajar dengan Imam Nafi', Imam Nafi' belajar dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya mereka ni adalah 300 tahun yang pertama. Kenapa? Kerana 300 tahun pertama ni zaman yang masih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu tidak berlaku penambahan ataupun ajaran-ajaran yang pelik yang tidak dibawa oleh Nabi SAW. Ajaran sesat ni dia tak berapa muncul lepas ketika zaman tu. Dan 300 tahun pertama ni lah generasi yang kita panggil sebagai salafus salih. 300 tahun yang pertama, orang yang awal. Baik, kadang-kadang ada orang yang dia salah faham kerana ada pihak-pihak yang mengambil nama salaf tapi mereka bukanlah salaf yang sebenarnya. Kita kena faham kenapa kalau kita baca kitab-kitab kita akan dapati perbezaan pendapat di antara ulama salaf dengan ulama khalaf lepas daripada itu. Yang hidup lepas 300 tahun kita panggil sebagai ulama khalaf, yang keterkemudian. Yang 300 tahun pertama kita panggil sebagai ulama salaf. Tuan-tuan akan dapati pendapat-pendapat daripada ulama-ulama salafus salih, orang-orang yang awal. Mereka ni agak keras sikit pendapat dia agak syadid sikit. Pendapat dia agak rigid. Tapi kalau tuan-tuan tengok pendapat ulama-ulama lepas daripada itu, tuan-tuan akan nampak pendapat dia agak terbuka sedikit. Kenapa? Kita kena faham. Sebab tu salah satu sebab bila kita belajar hadis, kita kena faham mengikut sejarah juga. Bila kita faham sejarah, baru kita faham kenapa jadi macam tu. Kita kena ingat 300 tahun pertama umat Islam tidak ramai dan tidak meluas seperti mana selepas 300 tahun. Contoh kita kata 300 tahun pertama mungkin kawasan yang sekitar sahaja, tak terlalu luas sangat. Tapi bila masuk lepas daripada 300 tahun, dia sampailah dekat tempat kita ni lah. Bila Islam mula meluas, masuk dekat pelbagai negara dan pelbagai bangsa, maka dekat sana ada di antara budaya-budaya masyarakat setempat yang kadang-kadang
di budaya diamalkan oleh masyarakat setempat, tapi bila Islam datang dia berlaku kombinasi dekat situ. Contoh kita kata dari sudut pakaian, orang-orang Arab mungkin pakai jubah, tapi bila masuk Islam dekat tanah Melayu, kita pakai baju Melayu. Orang Islam pakai baju Melayu, orang Islam pakai songkok kan. Dia ada berlaku asimilasi di antara budaya setempat dengan Islam pada ketika itu. Maka bila umat Islam ni meluas, ada masuk sampai ke India, ada sampai masuk dekat tempat kita Asia Tenggara dan sebagainya, maka ada kepelbagaian budaya yang ada dekat situ. Jadinya kalaulah pendapat selepas daripada tu, ketika umat Islam dah ramai, ada macam-macam ni, keras, maka dia payah nak jadi Islam tu dekat tempat-tempat yang Islam dah sampai ni lah, kerana budaya pertembungan dengan budaya setempat. Jadi sebab tu bila ulama terkemudian ni, zaman Islam dah mula luas, maka dia agak lenient sikit, dia agak fleksibel sikit, dia agak boleh terima pendapat-pendapat yang lain berbanding dengan ulama-ulama yang zaman awal salafus soleh 300 tahun pertama. Tuan-tuan kalau tengok pendapat ulama pun, tuan-tuan tengok latar belakang dia pun menyebabkan tuan-tuan boleh faham kenapa pendapat dia begitu. Contoh kita kata, kalau kita tengok pendapat di antara Al-Imam Al-Mawardi dengan Al-Imam Juwaini Haramain. Imam Haramain Juwaini ni adalah guru kepada Imam Ghazali. Contoh kita kata pendapat dalam bab melantik orang bukan Islam jadi pemimpin. Al-Imamul Haramain Juwaini diharamkan, dia tak benarkan. Tapi Al-Imamul Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah dibenarkan. Kenapa ada satu ulama benarkan dan satu ulama tak benarkan? Kita kena tengok latar belakang dia. Al-Imamul Haramain Juwaini duduk kat mana? Duduk kat Mekah. Mekah mana ada orang kafir? Bila tak ada orang kafir, jadi memang dia tak ada alasan nak lantik orang kafir kat situ. Sedangkan Al-Imamul Mawardi duduk dekat Baghdad. Baghdad ada orang Kristian, ada orang Yahudi dekat situ. Jadi kadang-kadang ada keperluan untuk lantik bukan Islam jadi pemimpin dalam peringkat yang pertengahan atau peringkat rendah dekat sana. Jadi bila kita faham background apa semua, kita akan faham mengapa ulama berpendapat sedemikian. Baik. Kemudian lepas daripada tu, sebab apa 300 tahun pertama ni tanggungan terbaik? Sebab itulah zaman yang paling dekat sekali dengan Nabi SAW. Kemudian itulah zaman periwayatan hadis pun berlaku pada zaman tersebut juga. Itulah zaman ulama-ulama kumpulkan hadis dan kenal pasti status hadis dan sebagainya. Ulama-ulama telah klasifikasikan hadis pada zaman tersebut. Sebab tu kita baca, kita itu tadi 66 ulama hadis datang daripada zaman tersebut. Lepas daripada tu start mula banyak ajaran-ajaran sesat berlaku. Kerana dalam satu hadis nanti insya-Allah kita akan baca, Nabi SAW sebut bahawa makin lama ilmu ni makin akan hilang daripada muka bumi. Makin dekat dengan Nabi SAW, ilmu tu ada banyak lagi. Tapi lepas daripada tu makin jauh, ilmu agama ni makin hilang. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala angkat ilmu agama ni sikit, nanti yang duduk dekat akhir zaman betul-betul dengan kiamat ni tinggal golongan yang jahil. Kenapa? Kerana dimatikan ulama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqa aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu. Nabi SAW sebut bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengangkat ilmu daripada manusia ni macam tu je. Tak ada tiba-tiba kita bangun tidur tiba-tiba jadi jahil, tak ada. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mematikan dan menghilangkan ilmu daripada muka bumi ni dengan dimatikan para ulama. Kerana bila ulama mati, pasti akan ada ilmu yang hilang bersama dengan dia sekali. Sikit. Yalah, kita semua ni bila mengaji bukan semua macam Imam Syafi'i, tulis, ingat, tidur pun boleh hafal. Kita ni mengaji mesti ada yang tertinggal, mesti ada yang tak faham daripada tok guru kita. Tak semua yang belajar ni dapat 100% ilmu daripada tok guru. Bila tok guru meninggal, ilmu tu hilang dengan tok guru tu sekali. Turun lagi, makin hilang lagi, maka manusia tinggal dalam keadaan jahil. Jadi makin jauh orang makin jahil daripada agama, kerana ilmu ni makin lama makin hilang daripada muka bumi. Baik. Kemudian sesungguhnya sepeninggalan kamu sekian ada kaum yang bersyahadah tapi tak nak mati syahid. Dulu zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat ni bila dengar peperangan berlumba-lumba. Kita baca kisah sahabat-sahabat ni, kita kata sesuailah Allah Subhanahu Wa Taala bagi title radhiyallahu an. Ni mereka dapat title radhiyallahu an. Allah Taala redakan mereka ni. Dan mereka ni sesuailah dapat janji syurga daripada Nabi SAW, kerana mereka mengejar syurga, tuan-tuan. Mereka mengejar syurga. Mati syahid ni
Nabi SAW sebut orang yang mati syahid, kalau dia bagi peluang untuk hidup semula, dia nak mati syahid sekali lagi, bangun semula nak mati syahid sekali lagi. Indahnya mati syahid ni. Jadi sahabat-sahabat sahabat-sahabat bekerja benda ni. Tapi kita orang Islam sekarang ni tuan, takut nak sebut pasal jihad dengan syahid. Kenapa? Kerana sebab permainan musuh Islam juga. Dia jadikan jihad dengan syahid ni sebagai satu daripada ciri-ciri pengganas teroris. Jadi bila orang Islam sebut jihad, sebut syahid lebih-lebih, dia kata ni bahaya ni, dia kata ni mengajak kepada keganasan. Sedangkan Nabi SAW sebut al-jihadu madhi ila yaumil qiyamah, jihad itu berterusan sampailah hari kiamat. Kita tengok sahabat-sahabat seperti Amru bin Jamuh, kita nak ambil contoh sahabat-sahabat yang kejar syurga ni walaupun dalam keadaan fizikal tak kuat. Amru bin Jamuh ni sahabat yang dah tua, dia ni jalan kaki timpang, tak kuat. Satu hari ketika perang Uhud, dia jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku nak join perang Uhud? Dulu perang Badar dia nak join, anak-anak dia tak bagi. Dia kata, ayah tak payah bagilah, ayah jalan pun tak kuat, tiba nak pergi perang macam mana ni? Tapi tak pergi. Bila orang balik daripada perang Uhud, dapat kelebihan macam-macam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa diampunkan apa semua, dia tak boleh tahan. Jadi perang Uhud, dia kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku nak pergi perang Uhud? Nabi SAW mula kata, tak payahlah kau pun tak larat sangat. Tapi dia kata, ya Rasulullah, bagilah izin aku nak pergi juga ni, aku nak pergi juga perang Uhud. Kemudian dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ada soalan sikit. Kalau aku mati syahid, aku masuk syurga. Syurga ni tinggi tangga dia, aku ni kaki timpang, jadi macam mana aku nak panjat tangga syurga nanti ya Rasulullah? Dia tanya macam tu kat Rasulullah. Rasulullah senyum. Rasulullah kata, orang yang mati syahid masuk syurga nanti dia akan dalam keadaan sempurna semula. Dan Amru bin Jamuh akhirnya dia ikut perang Uhud. Bila dia ikut perang Uhud, dia syahid. Bila syahid, Nabi SAW tengok jenazah dia, Nabi senyum. Nabi kata, aku nampak Amru bin Jamuh sedang menaiki tangga syurga. Nampak tuan-tuan, kaki timpang tak larat ni, dah tua dah, tapi dapat peluang jihad pergi. Seorang sahabat lain nama dia Anas bin Nadir. Ni nama-nama yang kita jarang dengar. Anas bin Nadir. Anas bin Nadir ni, dia pun sama juga terlepas perang Badar. Perang Badar tak pergi kan? Perang Badar ni dia bukan, asal bukan peperangan kan. Dia Nabi SAW offer, siapa nak ikut, siapa tak ikut, tak apa. Dia sebenarnya adalah nak hijack kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan, nak rampah balik harta umat Islam, bawa balik ke Madinah. Itu nanti kita cerita kemudian lah. Tapi Anas bin Nadir dia terlepas juga perang Badar. Sama lah, bila sahabat-sahabat balik perang Badar, orang bergurau kan. Dia kata, apalah Anas, orang pergi perang kau tak pergi perang. Sahabat-sahabat pun gurau macam kita juga, orang pergi perang kau tak pergi perang. Anas dia terbakar, dia kata, tak boleh jadi macam ini ni. Maka dia tunggu, dia kata, tak apa, tunggu jihad seterusnya. Akhirnya berlaku perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud, dia perang bersungguh-sungguh. Akhirnya bila habis perang Uhud, Nabi SAW akan tengok jenazah-jenazah sahabat, akan tengok balik siapa yang hidup, siapa yang syahid. Nak tengok balance tak number ni tadi. Anas bin Nadir tidak ditemui dalam kalangan yang hidup dan tak ditemui dalam kalangan yang syahid. Tak ada, dua-dua tak ada. Nabi tanya pada sahabat, nampak Anas bin Nadir? Sahabat kata, ya tadi nampak. Dia masuk dalam kawanan musuh dan dia bunuh musuh ramai. Itulah last kami nampak Anas bin Nadir. Lepas tu tak nampak dah. Akhirnya cari-cari tak jumpa. Maka Rasulullah SAW panggil adik perempuan Anas bin Nadir, pergi tengok, cari. Kokoklah ada jenazah yang luka teruk sampai kita tak cam, kau pergi cari, kokok kau lebih kenal abang kau. Adik perempuan Anas bin Nadir pergi dekat medan peperangan Uhud. Akhirnya dia datang balik bawa ibu jari je. Dia kata, ya Rasulullah, ni ibu jari abang aku kenal dia. Rupanya Anas bin Nadir kena cincang kan musyrikin Mekah. Dia masuk, dia bunuh ramai, orang bunuh dia, orang cincang daripada ketika itu. Tinggal ibu jari kaki je. Kita ibu jari kaki hilang sebab kecil manis, orang kena potong kan. Bezalah kita dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang kita nak minta syurga dengan Allah Ta'ala ni, kena minta lah, cuma kadang kita malu. Sebab itulah Imam Syafi'i buat syair ila stulil firdaus kan. Sebab apa? Nak syurga macam tak layak, tapi nak masuk neraka tak mampu pula, kena seksa. Bila baca kisah sahabat tu, akan rasa macam sahabatnya malayak lah masuk syurga, tapi aku ni dengan semayang tak khusyuk, kadang semayang subuh pun lambat, kadang-kadang duha tinggal, tahajud adalah baca kejap, semayang kejap, kadang tak semayang. Dia macam jihad lagi lah, jauh kita kat Malaysia ni kan. Kita rasa macam aduh jauhnya nak dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata nanti akan ada satu kaum
Mereka ni bersyahadah tapi takut nak mati syahid. Nakut bukan main lagi. Kita hari ni sembang boleh lah kan. Wah, aku ni kalau dekat Palestin tu, dekat Gaza tu, dekat dengan sini, boleh naik motosikal aku pergi syahid. Sembang boleh lah sebab jauh kan. Cuba dekat, tak pergi juga ada. Tak pergi juga ada. Bukan mudah tuan. Nak kita ni, kita bukan mudah nak hadapi. Mereka yang Al-Qassam ni tuan, mereka ni memang orang yang memang hidup mereka ni daripada kecil mereka dah dilatih. Ni bukan proses sehari dua jadi mujahidin tuan. Mereka ni melalui proses. Daripada kecil mereka akan ikut halaqah-halaqah Quran dekat masjid. Kemudian sampai masa umur tentu mereka akan mula hafal Quran. Sebab tu dekat Gaza setiap tahun kalau tak silap saya lebih kurang 3,000 hafiz Quran ada setiap tahun. Kemudian bila mereka dah hafaz Quran, mereka akan masuk halaqah-halaqah untuk faham ilmu agama pula. Fiqh, akidah, fardu ain, semua mereka faham. Sampai umur dah dewasa, mereka dah melalui proses tarbiyah, mereka baru dapat pilihan sama ada nak ikut biro politik Hamas, ikut politik, ataupun nak ikut sayap ketenteraan Hamas. Nak ikut sayap ketenteraan dari segi Izzuddin Al-Qassam ni, dia ada lain lebih sikit lah. Dia ada physical punya check, dia ada fizikal tentu yang lepaskan. Kemudian dia ada syarat-syarat tambahan lain. Contoh kita kata 6 bulan tak pernah tinggal solat subuh berjamaah bersama dengan imam takbir pertama. Syarat dia. Nak jadi Al-Qassam, dia akan bawa borang ni pergi kat masjid kampung dia, Tok Imam kena sahkan. Betul tak budak ni memang 6 bulan tak pernah tinggal solat subuh dengan imam takbir pertama. Masbuk tak kira takbir pertama. Kalau tak dapat 6 bulan tuan. Kita dengan imam-imam sekali tak datang kan. Contoh bukan sini lah, tempat lain kan. Contoh ke tempat kita pun tak cukup 6 bulan. Saya pun tak cukup 6 bulan. Tu nak jadi kualiti tu yang musuh sampai takut tu tuan tengok askar Israel darat memang fail tuan. Darat fail dah berapa 70 hari lebih, darat dia tak berjaya. Mereka berjaya bom daripada atas je, pertemuan darat mereka ramai yang mati tuan. Lawan dengan ni gengnya Al-Qassam tadi. Apa lagi tuan-tuan, mereka ni mesti hafal hadis 40, mesti puasa Isnin Khamis, istiqamah. Isap rokok tak boleh. Isap rokok tak boleh jadi Al-Qassam lah. Banyaklah lagi tuan-tuan syarat-syarat dia. Jadi mereka ni melalui proses yang panjang nak jadi kualiti macam tu. Kita kalau sehari dua ni memang tak jadi macam tu lah. Tapi ramai pada umat Islam hari ni dia jadi takut. Tuan-tuan tak pernah alami situasi, tuan-tuan tak rasa kan. Saya dah pernah kena acu senjata beberapa kali lah. Kena acu senjata ni banyak kali lah. Tuan-tuan tak pernah duduk dikelilingi senjata lagi. Bila duduk dikelilingi senjata baru tuan-tuan tahu ngeri tak ngeri. Kita hidup ni orang tangan senjata pergi kanan tuan. Kita semayang jemaah, orang sebelah kat Malaysia ni letak handphone, letak kunci kereta. Kat sana orang masbuk. Saya pergi ke Afghanistan, orang masbuk letak AK-47 sebelah kita. AK-47 letak pistol apa semua. Bila habis semayang, kita sini orang habis semayang bangun sana orang habis semayang semua duduk pikul senjata masing-masing. Tu duduk dalam suasana tu, tengok orang bertempur depan mata, letupan 1 kilometer, 500 meter daripada kita tuan. Tuan keluar, tuan rasa macam aku dah tak nak duduk tempat ini kan. Tak pernah. Kita cerita mati syahid ni bukan main. Allah Subhanahu Taala akan turun masuk syurga mati syahid. Kena sekali baru tahu. Kita orang pernah sekali 1 kilometer daripada kami duduk, masjid tu semayang Jumaat, ada orang bom, ISIS bom diri. Orang tengah semayang Jumaat ni, 2 orang letupkan diri. Dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok cerita letupan berani mati ni, tuan-tuan bayang macam dynamite tuan-tuan, besar kan, tu mengarut dah tuan-tuan. Tak ada. Sekarang ni pakai plastik eksplosif tu, kecil macam tali pinggang kan. Kalau dalam jubah ni, dalam kurta memang tak nampak pun dia pakai bom dalam badan. Dia masuk, dia letup 1 kilometer daripada kami. Acai, ada gambar-gambar dalam handphone saya ada lagi. Jadinya besok sembahyang subuh, nak cerita pasal mati syahid ni, besok sembahyang subuh kami duduk tak jauh daripada masjid lain lah. Pagi tu sembahyang subuh yang paling ngeri sekali tuan-tuan. Tuan-tuan takkan rasa kat Malaysia pergi sembahyang subuh rasa ngeri. Kawan semalam baru meletup kita nak pergi masjid, kita rasa macam ini kalau aku pergi ni kan kena letup pula ni lah. Pergi jugalah, tak gamak lah dengan azan tak pergi masjid, pergi. Tapi kita orang Malaysia ada 5 orang masa tu, semua pergi masjid, semua dengar siapa yang pakai jaket tebal, kita jauh. Takut dia bawa bom dalam jaket dia kan. Padahal tu waktu tu memang nak masuk musim sejuk. Kami semua semayang kat dinding. Orang Malaysia 5 orang ni semua semayang kat dinding. Sebab apa? Habis semayang semua berbual. Kenapa semayang kat dinding? Kata kalau meletup, yang tengah-tengah kena dulu, yang tepi ni jarang kena, dia kata. Besok orang nak letup tengah-tengah. Itu lah kita tuan-tuan kan. Cerita mati syahid bukan main, tapi kena dekat suasana macam tu, weh, kita rasa ngeri kan. Balik rumah Malaysia ni sampai saya rasa, bila tengok tingkap rumah tu, saya datang dengan perasaan tak sangka aku tengok lagi tingkap rumah ni. Tak sangka aku dapat tengok view daripada tingkap rumah aku lagi. Sebab kat sana tu memang anytime saja
kita takut berada dekat wrong place at the wrong time tu kan. Ni kita kata kita datang daripada generasi yang takut mati syahid kan. Sebab apa? Sebab kita duk ada komitmen dunia banyak sangat. Sebab itulah Nabi SAW dalam hidup dia hidup dengan sangat minimum. Tak ada apa, makanan ala kadar, pakaian ala kadar. Kerana apa? Kerana bila dia tak ada komitmen dengan dunia sangat, bila dia mati, dia tak ada fikir apa. Tak ada apa nak tinggal, tak ada risau kan. Kita ni fikir, rumah tak boleh bayar lagi, bini muda lagi, kereta tak boleh bayar lagi. Banyak sangat kita duk mikir itu ni. Itu menyebabkan kita takut mati. Itu yang Nabi SAW sebut, akhir zaman ada penyakit al-wahan kan. Al-wahan tu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia sampai takut pada mati. Cinta kepada dunia sebab apa? Sebab kita punya dunia banyak sangat. Akaun kita ni, rumah sewa ni, kelapa sawit ada ni, banyak sangat dalam kepala kita, menyebabkan kita takut nak mati. Okey. Kemudian Nabi SAW sebut, mereka berkhianat dan tak boleh dipercayai. Orang beriman tapi khianat tak boleh percaya. Zaman kita ni tuan-tuan, ni zaman orang yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada orang niaga, tuan-tuan pun lebih tahu apa saya cakap kan. Nak cari orang yang kita lagi percaya ni lagi payah tuan daripada orang yang tak boleh percaya. Tak boleh percaya ni lagi ramai. Kadang-kadang nampak macam boleh percaya, tak boleh percaya juga. Saya, kalau tuan-tuan tanya saya kenapa saya bawa jemaah umrah setahun sekali, setahun dua kali, sebab saya bawa pun company kawan-kawan yang boleh percaya. Sebab apa? Sebab umrah haji ni skema pun tinggi juga. Skema pun tinggi juga. Kalau kita ni mutawif, bawa company yang salah, muka poster kita kat situ tuan. Kalau apa-apa jadi, muka kita kena dulu. Tu yang kadang-kadang bisnes berkaitan dengan agama ni, bawa orang pergi tanah haram ni, tapi skema pun ramai, tak boleh percaya. Nampak macam pergi kopiah, pergi haji dah banyak kali, pergi umrah dah banyak kali, rupanya dia yang sapu dia orang. Banyaklah tuan-tuan, banyak nak cerita ni. Kalau tuan-tuan terlibat dengan bisnes haji umrah ni, ramai geng-geng ni tuan-tuan. Saya ada seorang kawan ni, dia owner company. Dia kata, ni kali saya jumpa dia hari tu, dia kata kali keempat kena tipu nilai RM100,000. Kali keempat ni tipu nilai RM100,000. Yang tipu tu pun orang-orang yang beragama juga, pergi kopiah agak sini. Ini masalah tuan-tuan kan. Kawan saya ni pernah kena tumbuk kat airport. Dan dia mutawif dulu, masa dia belum ada company, dia mutawif sampai kat airport bawa jemaah tak ada, kapal terbang tak ada. Orang mengamuk, tumbuk dia dulu, mutawif kena dulu. Tu kita kata ni zaman yang payah lah, kita kata kan. Zaman payah, orang yang boleh dipercayai tak ramai yang khianat. Dan kadang-kadang orang yang khianat orang yang dekat dengan kita. Tuan-tuan, kalau berniaga, kadang-kadang yang kena tipu, yang tipu kita, partner kita sendiri. Orang yang paling dekat, yang ada akses dengan kita, dialah yang khianat kepada kita. Ini umat akhir zaman yang tak boleh percaya. Kemudian mereka bernazar dan tidak memenuhinya. Mereka bernazar tapi tak memenuhi nazar tersebut. Dan Nabi SAW sebut, ni memang kena kat kita dah tuan. Wa yadhharu fihi musiman. Mereka nampak gemuk. Nabi kata umat akhir zaman dia nampak gemuk. Umat Nabi SAW ni akhir zaman dia gemuk. Kenapa? Banyak makan. Sedangkan Nabi SAW makan tak banyak. Kalau tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan akan dapati banyak di sana riwayat-riwayat daripada Abu Hurairah, daripada Anas bin Malik, daripada Aisyah, daripada lain-lain, sebut bahawa Nabi tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Nabi tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Nabi kalau makan kenyang pun sebab ada tetamu datang. Dan sahabat dan Nabi SAW lebih banyak berlapar daripada kenyang. Kita lagi banyak kenyang daripada lapar kan? Dan terutama kita orang Malaysia ni lah, memang Malaysia ni syurga makanan kan? Syurga makanan. Tuan duduk dekat ni, saya pasti dekat sini kurang sikit. Saya ngajar kuliah kat Bangi tu, Bangi apa yang tak ada? Makanan Jepun, makanan Korea, makanan Cina, makanan apa semua ada kat tu kan. Tepi jalan penuh macam-macam ada Kazan tu. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, wa yadhharu fihi musiman, Nabi sebut bahawa mereka nampak gemuk-gemuk. Ini satu tanda yang dia ada daripada tanda kiamat ni. Dia tidak merujuk kepada benda yang tak baik, tapi kepada kita sebut sebagai tanda-tanda gemuk. Banyak gemuk ni, dia kata ni adalah satu tanda yang tidak elok. Satu, kenapa? Bila gemuk ni menandakan kita kuat makan. Dan bila kuat makan ni, dia adalah salah satu sifat mazmumah. Kerana kuat makan dia akan menyebabkan mengantuk, dia akan menyebabkan orang tu kuat nafsu, dia akan menyebabkan malas beribadah. Sebab itulah Nabi SAW makan dengan sangat minimum. Dan Nabi SAW makan makanan yang kalau kita kata grade yang rendah. Tuan baca kitab Syama'il, tuan akan berarti Nabi SAW makan roti daripada syair, tepung Bali yang keras tuan. Bukan tepung kita ni, tuan makan roti nan ni semua tepung lembut ni tuan, itu tepung mahal.
Tuan-tuan nak pergi kenal roti keras ni, saya pergi Pakistan baru saya jumpa ada roti keras ni. Kita ingat roti ni semua macam kita main siat tu boleh makan? Tak. Bila kita dapat roti, kita baru nak siat, sangkut siat tu macam nak siat selipar rasa keras. Kita duk ingat betul lah, macam ni lah roti yang Nabi SAW makan, keras. Aisyah kata sepanjang hidup Nabi tak pernah makan roti daripada gandum yang lembut, tapi makan yang sangat minimum. Dan sebab tu tuan-tuan akan dapati hadis-hadis, antaranya hadis Nabi SAW sebut ni'mal idamu al-khallu. Nabi kata sebaik-baik lauk adalah cuka, kan? Tuan-tuan akan dapati hadis tu. Hadis tu sahih. Adakah yang dimaksudkan lauk yang paling baik adalah makan cuka? Maknanya lepas ni kita semua buang nasi kat rumah, lauk kat rumah kita makan cuka? Tidak, tuan-tuan. Kita kena faham hadis tu dalam konteks dia. Nabi SAW tanya Aisyah, rumah kita ada lauk apa? Aisyah kata, ya Rasulullah, tak ada lauk apa, ada cuka. Itu Nabi sebut ni'mal idamu al-khallu, sebaik-baik lauk cuka. Maknanya apa? Cuka pun okey lah daripada tak ada apa. Itu maksud Nabi SAW. Cuka pun ada lah, okey lah daripada tak ada lauk apa. Nabi makan benda yang sangat minimum, tuan-tuan. Jarang makan, selalu berlapar. Abu Hurairah dah biasa hidup berlapar dengan Nabi SAW, kerana Abu Hurairah adalah ahlus sufah, orang yang menumpang dekat beranda Masjid Nabawi. Jadi satu hari ni, selepas daripada zaman Nabi SAW, Abu Hurairah ada orang jemput dia. Nampak Abu Hurairah lalu, orang ni tengah bakar kambing. Dia kata, Abu Hurairah, jom makan sekali. Abu Hurairah tengok, dia kata Nabi SAW tak pernah makan kenyang sampai 2 hari tu meninggal, kan. Kalau kita orang ajak makan kambing, ingat memang kita datang terus kan. Kan masjid ni kalau ada masak kambing kan, siapa semayang ba'diyah memang tinggal lah kambing, tak jumpa lah kambing kan. Kita. Tapi Abu Hurairah dia tengok, sebab dia dah terbiasa Nabi SAW tak makan banyak, dia tengok orang makan banyak. Dia kata Nabi tak pernah makan kenyang sampai 2 hari tu, tinggal dia. Ni Nabi SAW mengajar kepada para sahabat. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tak suka orang perut buncit. Kalau perut buncit, dia akan sebat perut buncit tu. Dia kata perut buncit ni menyebabkan malas ibadat nanti, banyak makan kan, banyak makan. Tapi kita ni lagi jadi orang masjid lagi banyak makan kan, lagi jadi ustaz lagi banyak makan. Orang jamu ni, orang jamu tu kan, ustaz mula-mula hidup okey, lama-lama dia punya tu hutang jubah ni mesti tutup lah. Ini KPI dia, bila jubah dia tak ada tutup hutang kan. Hutang dia dah banyak sangat makan kambing tu kan, banyak makan nasi Arab sangat tu. Ni kita tuan-tuan. Seorang ulama mujahidin nama Abdullah bin Azam yang syahid dekat Peshawar, Pakistan. Abdullah bin Azam ni sebut, dia kata jangan jadikan anak-anak orang Islam ni macam ayam daging, bagi makan gemuk. Bila musuh Islam datang tinggal sembelih je semua. Kita ni anak-anak kita dia tak fit. Lagilah zaman sekarang, budak-budak sekarang tak nak bersukan. Budak-budak dulu kita petang-petang lepas asar memang keluar lah, main bola lah, main basikal lah, apa-apa. Budak sekarang terkurung dalam bilik. Nak jumpa anak kita, matikan wifi baru dia keluar daripada bilik. Macam cacing kepanasan kan, tak ada wifi baru dia keluar bilik. Kalau ada wifi duduk dalam bilik. Bagan makan macam-macam, order Food Panda, Shopee Food, makan je makanan ni, apa nama, fast food semua, gemuk. Katakanlah berlaku peperangan, musuh Islam datang, tinggal sebelah je. Ni Abdullah Azam kata jangan begitu. Biar anak orang Islam ni jadi fit, anak orang Islam ni nampak hebat, nampak kuat. Biar jadi generasi macam Khabib and the gang. Biar orang Islam ni jadi macam tu. Bila musuh Islam tengok, orang Islam ni jadi macam ni, dia ngeri jugalah sikit kan. Sampai ada apa nama, kata-kata dalam MMA ni, geng-geng yang fighter MMA ni, dia kata kalau kau punya lawan tu nama depan di Islam, nama belakang di Rusia, tak payah lawan lah, dia kata confirm kalah. Sebab apa? Sebab geng-geng ni memang kalau lawan memang possibility menang sangat tinggi. Sampai macam tu dia orang nampak orang Islam ni. Kalau sebab apa? Dia kata orang Islam geng-geng camp ni, dia tak ada celebrate party, dia tak ada apa nama, berhibur dengan perempuan, dia tak ada masa leisure lepak ni, tak. Mereka ni disiplin, jaga solat, orang yang paling disiplin sekali. Sebab tu mereka ni boleh menang setiap kali dalam perlawanan. Jadi kita biar orang Islam ni jadi macam tu. Kena jaga, kena fit, kena jaga kesihatan kita kan. Dia jangan jadi jemaah kolesterol kita panggil. Jemaah mengumpul kolesterol. Dia kadang-kadang waktu minta maaf tegur dia lah, dia waktu apa muda dia sihat, bila pencen pergi masjid dia menambah kolesterol dia, menambah ni kan. Sebab apa? Jamuan tu kan, hari-hari makan. Dan dia makan, dia apa, makan pakai dulang ni memang sunnah. Tapi kita kena jaga juga dia punya kuantiti dia kan. Kadang-kadang makan dalam malam, makan pakai dulang. Kemudian kalau pinggan kambing pula tu kan, kita kalau pinggan kita tahu aku dah makan tu pinggan banyak ni, tak boleh makan lagi. Tapi kalau dulang, dia tolak.
Syekh muda lagi jemput makan, jemput. Siapa ustaz-ustaz muda dia kena tolak lagi lebih lagi. Allah jemput makan kan. Itu yang kolesterol naik apa semua tu. Jadi jangan, kita kena jagalah. Orang Islam ni kena jadi nampak sihat, nampak fit. Sebab itulah kita tengok hadis Nabi SAW, sahabat-sahabat ni bila peperangan mereka mewarnakan rambut mereka mewarnakan janggut mereka nampak muda. Kenapa? Untuk mendatangkan kegerunan bagi musuh bila berperang tengok, uish, tak nampak rambut putih, tak tahu dia muda ke tidak. Tu sebab tu kena datang kegerunan dalam hati musuh. Tapi kalau semua janggut putih kan, berperang musuh tengok, ni geng pencen ni baru dapat EPF ni, tak ada salah ni boleh lawan. Biar kita orang Islam ni jadi orang yang apa nama, yang sihat, yang gagah. Kerana al-aqlus salim fil jismi salim kan, orang yang akal yang sihat duduk dalam badan yang sihat. Dan bila kita sihat, mudah untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat menambah manfaat dan ilmu pada kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi tahun depan.